sepupu Ka'ab. Ka'ab jumpa dia, Ka'ab bagi salam. Macam biasa Ka'ab pergi ke kebun dia, Ka'ab bagi salam. Sepupu dia sendiri, Abu Qatadah tak jawab. Sehinggalah Ka'ab panggil dia, Ka'ab kata, "Ya Abu Qatadah, anshuduka billah, hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulah." Ka'ab pergi berdiri depan, dia bagi salam, Abu Qatadah tak jawab. Dia pergi jalan berdiri depan Abu Qatadah. Dia kata, "Wahai Abu Qatadah, demi Allah aku cakap dengan engkau tahu tak yang betul-betul ni aku cinta Allah dan Rasulnya?" Abu Qatadah tengok dia, tak tahu jalan. Dia pergi depan Abu Qatadah sekali lagi, "Engkau tahu tak yang aku cinta Allah dan Rasulnya?" Sepupu dia, orang yang paling dia sayang. Ka'ab kata, "Aku memang sayang dia, sepupu aku." Dia jalan. Berkali-kali Ka'ab pintas dia, berdiri depan dia, tanya, "Kau tahu tak aku sayang Allah dan Rasulnya?" Last sekali Abu Qatadah kata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Aku tak tahu kau sayang Allah ke tak. Tuan-tuan, ujian apa itu? Cukup 50 hari. Ka'ab macam tu lah. Ka'ab kata, "Aku takut akhirnya aku ketika mati pun Nabi tak solat jenazah aku." Tiga orang ni bawa urusan mereka. 2 orang duduk rumah tak keluar. Ka'ab pergi juga, muka tebal dia, pergi ke masjid, solat, lepas solat balik dalam keadaan tak ada siapa layan dia. Sehinggalah hari selepas 50 hari dia diuji. Setelah 50 hari Ka'ab ni duduk dalam keadaan keseorangan, tak ada siapa layan dia. Ka'ab kata, "Aku balik daripada solat subuh, aku duduk kat rumahku, lalu aku dengar suara." Ka'ab dengar suara daripada langit yang katakan, "Abshir, abshir ya Ka'ab, terimalah khabar gembira wahai Ka'ab," selepas solat subuh. Apabila dia terima khabar gembira ini, Ka'ab radhiyallahu anhu, dia tahu yang dia dapat jalan keluar. Ka'ab kata, "Aku nampak ada orang datang dengan kuda Faris, datang dengan kuda cepat menuju ke arah aku dan bagi tahu kepada aku yang terimalah khabar gembira." Ka'ab kata, ketika sebab seronok sangat ni dia dapat orang datang ni, terimalah khabar gembira daripada Nabi SAW. Ka'ab ada satu baju dia buka baju dia pakaikan dekat orang tu, seronok bagi kat orang tu. Ka'ab tak ada pakaian lain, pakaian dalam je lah yang ada, singlet ke apa ke tak tahulah zaman tu, yang penting dia tak ada pakaian. Dia buka baju dia bagi kat orang tu, dia buka jubah bagi orang tu sebab seronok sangat. Dalam keadaan tak ada pakaian. Dalam riwayat lain diceritakan Hilal bin Umayyah bila dia dengar dia sujud, orang kena tunggu dia, lama dia tak bangun. Ka'ab bagi baju, kemudian dia pergi pinjam baju ke orang sebab dia tak ada baju dah nak pergi jumpa Nabi SAW. Apabila Ka'ab pergi kepada Nabi SAW, Ka'ab kata, "Bila aku masuk masjid, sepanjang aku jalan nak pergi jumpa Nabi ni, semua orang ucap tahniah kepada aku. Bila aku masuk masjid, Talhah datang salam kepada aku, ucap tahniah kepada aku." Talhah ni orang Muhajirin. Ka'ab kata, satu-satunya Muhajirin yang salam dengan aku, ucap tahniah ni Talhah. Jadi Ka'ab pergi kepada Nabi SAW. Kata Ka'ab, dia pergi kat Nabi ni, nampak baru ini kali pertama Nabi senyum. Muka Nabi muka gembira. Tuan-tuan, ini situasi Ka'ab. Situasi Nabi sama juga. Nabi SAW, Nabi tak mau pulaukan. Nabi tak mau, sama juga macam sebahagian kes-kes yang lain dalam bab Hudaibiyah dan sebagainya kan. Itu bukan keputusan Nabi, Nabi pun tak tahu. Tapi keputusan itu Allah perintahkan Nabi, kau mesti ikut. Maka Nabi pun tak tahu, Nabi sedih. Apabila sampai khabar gembira ini, Nabi seronok. Ka'ab kata, "Aku pergi kat Nabi." Pada ketika itu muka Nabi seronok. Kata Nabi SAW kepada Ka'ab bin Malik, "Abshir bi khairi yawmin marra alayka mundu waladatka ummuk." Nabi kata kepada Ka'ab, "Terimalah khabar gembira hari yang paling baik bagi engkau semenjak engkau dilahirkan oleh ibu engkau. Ini hari yang paling baik." Ka'ab tanya, "Ya Rasulullah, amin indika ya Rasulullah, amin indillah." Khabar gembira ni daripada engkau kah ataupun daripada Allah? Kata Nabi SAW, khabar gembira ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar gembiranya? Allah turunkan ayat dalam surah At-Taubah, wa 'ala thalathati alladhina khulifu, dan ke atas 3 orang yang khulifu, tak ikut perang. Hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat, sehinggalah telah menjadi sempit kepada mereka bumi yang seluas-luasnya jadi sempit. Artinya mereka tak boleh jalan ke mana-mana, sempit, tak ada tempat yang mereka boleh cari jalan keluar. Wa daqat 'alaihim anfusuhum, dan jiwa mereka menjadi sempit. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih, dan sehingga mereka merasakan bahawa tidak ada jalan keluar daripada Allah melainkan kembali kepada Allah sahaja. Kena pulau, mereka rasa tak ada dah yang boleh harap pada manusia kecuali Allah nak lepaskan mereka. Thumma taballahu alaihim liyatubu, kemudian Allah menerima taubat mereka.
Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha pemurah. Turun ayat ni, Allah uji 50 hari tak ada orang cakap, uji dengan ujian yang paling berat. Akhirnya Allah sucikan mereka dengan ayat Al-Quran. Allah confirm mereka beriman, Allah pastikan mereka beriman. Tuan-tuan, apa faedah turunnya ayat? Orang tak boleh beza munafik dan Muslim. Tapi Ka'ab dan juga Murarah dan juga Hilal, pasti mereka ni Muslim. Sebab kepastian itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ka'ab bin Malik, antara salah satu taubat yang aku nak buat ni, aku nak sedekahkan semua harta aku. Nabi kita dah simpanlah sedikit harta engkau. Ka'ab kata, kalau begitu aku simpan apa yang aku dapat daripada Khaybar, yang lain semua aku nak sedekah. Murarah kata, aku sumpah harta yang sebab kebun ni yang aku tak keluar pergi tabuk ni, aku akan sedekahkan semua kebun ni, aku tak mau langsung. Hilal bin Umayyah, Hilal kata, aku ada janji hutang kepada Allah. Apa hutangnya? Hutangnya Allah ambillah harta dan juga keluarga aku. Sebab keluarga dia tak keluar pergi perang. Hilal kata, hutang aku kepada Allah, aku tak kisah, Allah ambillah harta aku. Ambillah keluarga aku yang sebab mereka aku berkumpul tak keluar. Ka'ab kata, aku nak sedekahkan semua harta aku. Dan selepas itu kata Ka'ab bin Malik, innama najani bisirq. Sesungguhnya yang menyelamatkan aku adalah bercakap benar. Kemudian kata, wa anna min taubati alla uhadditha illa sirqan ma baqitu. Kata Ka'ab, di antara taubat aku, janji aku dengan Allah, kalau Allah terima taubat aku takkan cakap melainkan benar selagi mana aku hidup. Wallahi ma a'lam ahadan minal muslimin ibtalahu Allah fi sidqil hadith mundu dzakartu dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana mimma ablani. Ka'ab kata, wallahi, semenjak peristiwa tu aku tak tahu ada orang Islam lain yang diuji kerana bercakap benar lebih baik daripada ujian yang aku terima. Aku tak tahu ada ke tak. Semenjak peristiwa itu, ma ta'ammattu mundu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza kadziban. Daripada hari itu sampai sekarang ni aku tak pernah tipu. Satu perkataan aku tak pernah tipu. Tipu yang harus ke tipu yang haram, aku tak pernah tipu langsung. Kata Ka'ab, wa arju an yahfadhani Allah fi ma baqitu. Dan aku harap mudah-mudahan Allah jaga aku daripada tipu sampai aku mati. Jadi tuan-tuan, ini sedikit cerita Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan juga Hilal bin Umayyah. Tiga orang ni, Murarah, Ka'ab dan juga Hilal, orang yang paling dahsyat diuji kerana bercakap benar. Tapi mereka ni mendapat kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah bagi kepastian yang mereka ini confirm orang Islam. Confirm Allah terima taubat mereka. Kita taubat belum tentu Allah terima. Allah sebutlah, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. Allah menerima taubat orang yang buat salah kerana jahil, dia tak tahu. Jahil ni artinya dia buat salah ketika dia buat salah tu. Dia tahu benda tu salah, tapi orang yang buat salah dinamakan jahil, dia buat salah. Thumma yatubuna min qarib, kemudian minta ampun, Allah terima taubat. Itu umum. Terima tak terima kita pun tak tahu. Khalatu amalan salih wa ghaira dhalik wa akhar ghaira dhalik. Orang yang campur amalan yang baik dan juga buruk. Mudah-mudahan mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Boleh jadi Allah terima taubat kita, boleh jadi Allah tak terima. Tapi Ka'ab, Murarah dan juga Hilal, Allah pasti terima taubat mereka kerana mereka diuji. Jadi mudah-mudahan hadis istiqamah ini memberi sedikit sebanyak pengajaran kepada kita. Istiqamah ni penghujung dia memang baik. Kadang-kadang ketika istiqamah tu berat, tapi hujungnya baik. Sama ada hujung di dunia ataupun hujung di akhirat dia baik. Hujung di dunia kalau kita tak dapat masa kita hidup, selepas kita mati kita dapat. Ramai para ulama yang mereka istiqamah, ketika hidup mereka tak dapat apa-apa. Al-Ghazali, hidup dia dituduh gila. Ibn Taymiyah, hidup dia masuk penjara. Ahmad bin Hanbal, hidup dia kena tekanan betul-betul. Tapi selepas mereka mati, nama mereka diangkat. Ahmad bin Hanbal di hujung usia dia diangkat. Al-Ghazali sampai dia mati, lepas dia mati baru kedudukan dia tinggi. Ketika dia hidup orang tak ada apa yang dia dapat, kerana istiqamah. Itu di dunia, dia dapat di dunia. Di akhirat di sisi Allah, sebagaimana ayat Quran kita sebut, jangan takut, jangan risau, dan terimalah khabar gembira yang berupa syurga. Jadi setakat ni dulu kita berhenti untuk hari ni. Sejam dah. Dia syarat dia kena bagi sejam.
Jadi kita berhenti dulu, insya-Allah yang akan datang ni kita sambung hadis-hadis seterusnya. Kalau ada soalan, kita jawab soalan sikit kita tu. Kalau tak, kita berhentikan. Di lain sikit dalam topik hari ni lah, nak tanya pasal hadis pasal di 10 Syaban. Sebab kita kat Malaysia memang macam-macam lah. Kita malam-malam pasal 10 Syaban tu. Tapi saya tengok di sini dia ada yang untuk. Maksudnya, adakah hadis pasal 10 Syaban ni ada ke ataupun hadis, tadi katakan hadis Hasan, ada yang katakan minta jelaskan. Satu, tidak ada ibadat-ibadat khusus pada 10 Syaban. Itu tak ada ibadat khusus. Dan 10 Syaban sama juga macam hari-hari lain. Kalau orang yang kena ibadat dengan 10 Syaban, dia buat lah. Kalau setiap hari dia puasa 3 ini sebagaimana yang Imam Syafi'i sebut dalam, saya tak ingat sama ada dalam Risalah atau Ikhtilaf al-Hadith, Imam Syafi'i sebut bab, sama juga bab ini sebagai contoh larangan Nabi SAW puasa bila sampai pertengahan Syaban ni, kecuali bagi orang yang puasa dia tu kena pada hari yang dia biasa puasa. Dia setiap bulan puasa tengah bulan 3 hari. Pada bulan Syaban dia puasa juga. Dia tak pernah puasa, melainkan bulan Syaban baru nak puasa, dia tak boleh puasa. Ataupun dia puasa sunat biasa, cuma bulan Syaban dia nak lebihkan, itu boleh. Sebab Nabi SAW banyak puasa bulan Syaban. Tapi pada hari itu tidak ada apa-apa ibadat khusus. Tidak ada hadis berkaitan ibadat khusus. Doa semua, Yasin tu lagi-lagi dah tak ada. Tidak ada ibadat khusus. Tentang kelebihan 10 Syaban diriwayatkan beberapa hadis dan kesemua hadis tu dhaif. Kalaulah kita kata disebabkan banyaknya riwayat ni saling menguatkan, maka dia memberi maksud, wallahu alam, sebahagian ulama kata dia sampai ke taraf hasan. Tetapi yang penting ibadat tak ada, dan kalau ada kelebihan pun tanpa ibadat. Yang zahirnya hadis-hadis berkaitan dengan kelebihan 10 Syaban tidak ada yang sampai ke tahap sahih. Dia samalah seperti malam-malam yang lain. Ada kelebihan di bulan Syaban, banyakkan puasa dan sebagainya, itu sahaja, sekadar itu sahaja. Wallahu a'lam. So hadis yang kata Allah turun di langit bumi yang akan menerima segala apa tu Hadis, okey. Hadis tu riwayat Nasa'i juga silap saya, dan hadis tu dihukumkan sebagai dhaif. Para ulama sebut dhaif, sebahagian daripada rawinya adalah rawi yang dhaif. Al-Albani kalau tak silap saya dihukumkan sebagai hasan sebab banyaknya riwayat dalam hadis itu. Tetapi wallahu alam, kalaulah hasan sekalipun, dia tidak membawa apa-apa ibadat yang baru. Dan juga sebagaimana dalam hadis lain yang sahih riwayat Bukhari disebutkan yang Allah turun ke langit dunia setiap 2/3 malam, maka hadis itu telah memadai bagi kita, yang menunjukkan bahawa tidak ada kelebihan khas di malam itu, sebab sama sahaja seperti malam-malam yang lain. Wallahu a'lam. Ustaz, zikir tu apa Ustaz? Zikir adalah satu ibadat. Fadhkuruni adhkurkum. Zikir dua, satu ingat, satu sebut. Sebut dan juga ingat. Itu afdal dzikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik sebutan dia adalah la ilaha illallah. Zikir sebutan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah sebahagian daripada ibadat. Zikir bukan seperti solat. Solat ibadat dia tetap, yang mana tak boleh ubah. Zikir boleh kita nak ucap perkataan kita sendiri. Cumanya sebutan-sebutan yang diajarkan oleh Nabi SAW itu ada kelebihan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali setiap hari. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, 100 kali setiap hari. Selepas solat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 33. Tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sehingga akhir. Nabi ajar. Sebelum tidur, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Jadi ini semua zikir yang Nabi ajar. Banyakkan ucap la ilaha illallah. Dua perkataan yang ringan di lidah tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, ucapan. Jadi zikir itu satu jenis yang Nabi SAW ajar. Kalau Nabi SAW ajar satu. Yang kedua, kalau Nabi tak ajar, zikir perkataan kita sendiri, kita susun sendiri, memuji Allah, itu juga boleh, tak ada masalah. Boleh dengan perkataan kita sendiri untuk kita memuji Allah. Cuma yang terbaik mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan bila nama kata zikir ni ibadat, dia mesti dengan cara ibadat. Apabila zikir yang Nabi ajar umpamanya, ikut macam mana Nabi ajar. Zikir waktu pagi
dibaca waktu pagi. Zikir waktu petang, dibaca waktu petang. Zikir yang Nabi ajar dalam keadaan tertentu, dibaca keadaan tertentu. Adab-adab zikir yang Nabi SAW ajar, dijaga adab-adab dia. Jadi itu secara ringkas berkaitan dengan zikir. Itu juga. Istiqamah tadi, hadis katakan bercakap benar itu istiqamah, berpegang teguh. Istiqamah yang amalan itu berterusan dan konsisten dalam amalan ini, dan kalau dia kuat dalam ngaji, dia baca Quran, kuatan di situ, puasa, kita itu istiqamah. Istiqamah ini, istiqamah artinya konsisten lah kalau kita translate dari bahasa Melayu. Berpegang teguh. Apa dengan apa yang kita buat? Para sahabat mereka memberi tafsiran yang berbeza. Istiqamah, sebahagian daripada mereka antaranya Qatadah menyebutkan istiqamah ni istaqimu ala ta'atillah. Istiqamahlah, berterusanlah kamu di dalam mentaati Allah. Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan istiqamah ni dalam akidah. Jadi perkataan-perkataan yang berbeza. Al-Hasan dia sebutkan, dia biasa baca doa, Allahumma anta rabbana farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, berikan kepada kami istiqamah, berterusan dalam ibadat. Jadi apabila istiqamah di dalam akidah, artinya pegangan tu tak goncang, betul-betul pegang. Itu istiqamah dalam akidah. Bagaimana disebut hak Allah, hak Rasul. Apabila istiqamah di dalam amalan, dalam amalan perbuatan, artinya kita sentiasa buat amalan perbuatan itu. Itu dalam benda-benda yang wajib ataupun sunnah. Kita sentiasa buat, itu istiqamah. Apabila istiqamah dalam benda yang Allah haramkan, artinya kita betul-betul tak buat ibadat, benda-benda yang diharamkan, kita jaga. Istiqamah yang penting dalam semua bab dia masuk istiqamah. Akidah dia masuk, amalan termasuk, dalam benda-benda yang dilarang masuk, dalam bab akhlak juga istiqamah termasuk. Berterusan. Istiqamah bercakap benar, artinya pada bila-bila masa bercakap benar. Istiqamah sayang orang lain, hormati orang lain, dengan siapa-siapa sahaja hormati. Jadi itu istiqamah. Jadi perkataannya mudah, sebagaimana kita sebut Nabi ini dikurniakan perkataan pendek, artinya besar. Amantu billah tsumma istaqim. Aku beriman dengan Allah, kemudian istiqamah. Dalam semua bab istiqamah ada fungsi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.